والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faya ibadallah. Sahabat-sahabat yang diridhai Allah lagi dirahmati. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi puji dan puja kita rafa'kan ke hadrat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalalah. Segala pujian, kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah kurniakan kepada kita rahmat dan nikmat yang tanpa pernah putus walau satu saat. Setiap detik kita sentiasa fakir, berhajat kepada Allah Ta'ala bantuan, pertolongan, rahmat dan nikmat. Dan Alhamdulillah pagi ini Allah kembalikan roh kita selepas kita tidur beberapa jam, dikembalikan roh kita tak sesat jauh, kelak seketika masuk balik. Sebagai tanda hamba yang bersyukur, kita sujud padanya di awal pagi, tanda merendah diri, tawaduk seorang hamba apabila sanggup meletakkan dahi dan wajahnya ke bumi kerana rasa syukur atas nikmat kehidupan. Alhamdulillah.
tubuh badan masih sihat, jantung hati masih segar bugar, dapat lagi kembali bersama-sama untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah dan dirahmati oleh para malaikat dan dikasihi oleh para rasul. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pengajian kitab kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, yang mana kita masih lagi dalam perbicaraan tentang solat Jumaat. Muka surat, kalau kita Jawi, muka surat 66. Rumi berapa? 1, 2, 134 ke 124? Buku tu 1, 3. Buku tu 1, 3. Dia ada 2 jenis. Yang tu? Okey, dia ada 2 jenis. 1, 124, satu lagi 134. Kitab Anak Kunci Syurga. Cerita pasal sembahyang Jumaat. Macam saya sebut, sembahyang Jumaat ni perempuan wajib tak? Tak wajib. Awak yang hampa pergi belajar buat sembahyang Jumaat. Hampa berimpun ramai-ramai belajar apa ni? Kami belajar buat sembahyang Jumaat. Tak wajib pun. Tak wajib pun. Awak hampa pergi belajar. Pasal kita belajar lah kita tahu. Kalau kita tak belajar, dah lah tak wajib. Lagilah kita tak tahu. Maka kita pergi belajar. Bagi kita tahu agar boleh kita ajarkan mereka yang tak mau belajar. Tapi buat tahu. Okay. Kita tak katalah dekat orang tak mau belajar. Tapi buat tahu tu. Orang pergi sembahyang Jumaat dia pergi. Orang balik dia balik. Dia tak tahu tang mana fadilat dia. Tang mana kelebihan dia. Apa yang patut dia buat. Kan? Jadi kita ni hak yang tak wajib ni pergi. Balik pergi ceritalah kat mereka sikit. Awak lambat sangat pergi. Pergi lambat-lambat. Oh kami belajar, pergi lambat-lambat dapat telur ayam. Silap-silap. Dia kata telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Ayam je. Orang pergi lambat-lambat. Mak tu pandai, awak tak pandai. Aku pergi ngaji ikut. Pasal itulah, walaupun hal ni hal orang lelaki, kita orang perempuan wajib tahu. Wajib tahu sebab Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan manusia itu berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Kurang-kurangnya, kalau lah kata suami kita dah tak ada, kau nak hambat anak cucu. Hambat pergi bagi awal sikit. Kau boleh dapat unta. Kan diceritakan barang siapa yang hadir awal ke masjid untuk solat Jumaat, pahala dia macam dia korban seekor unta. Unta tu mahal tu. Kita yang sepanggu 700, 800 pun dia nak merunguk tu depan naik lagi tu. Ambil lagi naik tu. Dulu tu cerita dulu. Dulu 250 je. Pergi India. India murah. Dah tak mahu nak buat di sini boleh juga tumpang-tumpang makan daging. Lepas tu bila tumpang makan daging merungut pasal mahal. Duduk negara mahal nak buat lagu mana? Kan? Ni Allah Ta'ala nak bagi percuma. Tiap-tiap minggu pahala korban sekok unta. Pergi bagi awal sikit. Hampir lambat sikit. Pahala dia macam kita korban sekok lembu. Sekok lembu. Kita sekok lembu bahagi 7. Kan? Hebat kot. Oh dia tu korban sekok lembu dia bagi tu. Hebat. Ataupun orang kata sekeluarga tu dia pun sekok lembu. Hebat. Yang ni seorang sekok lembu. Hampir lambat sikit. Dia bagilah sekok kambing. Kambing pun hebat tu. Okay, kalau kita tengok, kita masuk bahagian korban, sekok lembu, saya 7 orang kan. Kita bayar baru berapa ratus. Tapi kalau sekok kambing 900,000. Lagi hebat. Okey. Hampir lambat sikit. Dapat sekok ayam. Jadilah. Cerita orang balok-balok sikit. Yang pukul 1 baru duk pakai kentola saja, baru duk cari tang mana pisau cukur aku. Tu. Lambat sikit lagi macam hang korban sebiji telur ayam. Tu kira khatik duk pembetul ridak dah nak naik atas mimbar tu. Masuk-masuk elok-elok kawan tu pun langkah naik. Habis pada tu elok-elok dia nak dia tak ada baca lagi. Dapatlah puyuh orang sekok.
Bukan puyuh, telok puyuh. Lepas daripada khatib, ittaqullah haqqa tuqatih, tai ayam saja dekat hang. Jangan marah, anda esok kembali di mahsyar nanti, orang semua tunggangan cantik-cantik, indah-indah, besar-besar, laju pun pi, hang duk celek tai ayam saja. Nah, balik pergi beli tiak sat kali pahak jenis lambat-lambat. Oh, tapi lagi, nanti saat tak dengar orang baca khutbah. Hang nanti nak dengar orang baca khutbah ke, baru hang nak sampai. Dan dengar orang baca khutbah memang confirm dapat cik ayam. Tak mau pergi dapat cik ayam, ala-ala, kau minta koi. Ada juga yang jenis cakap pandai ni. Nah. Jadi, apa perlunya kita belajar buat solat Jumaat ni? Sebab kita nak jadi penceramah dalam rumah. Nak suruh pergi bagi awal sikit. Pakailah baju putih-putih. Nak ambil minyak atar yang aku beli ni. Mahal ni minyak atar ni. Jangan bagi minyak atar pening peng. Mereka budak-budak tak pakai. Jangan kata budak-budak kita hak tu tak pakai. Dia ni minyak atar yang dia pergi di Masjid Quba. Hak yang 10 tu 10 riyal tak usah belilah. Hak sebotol 1 riyal ada botol besar-besar ni ya. Dicampur dengan air sejuk. Lepas tu dia bubuh warna sikit. Dia boleh color-color tak usah belilah saya kata yang tu. Dan nak balik beri kat kawan-kawan, hang pun tak mau pakai. Nak bagi ke orang, bagi elok-elok. Dia nak pakai dalam solat tu dapat pahala. Dia duk bawa yang ni, dia nak cium, dia kata, jangan bubuh dalam rumah lah. Kena pecah botol tu. Allahu Akbar. Tak lena sampai ke malam. Busuk. Terlampau wangi campur dengan air sejuk. Jadi pelik bau dia. Jadi bila kita ada ilmu, kita boleh ajak orang yang tak tahu. Bukanlah kata nak balik pergi cikgu dalam rumah dah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu hukumnya, selok-beloknya, sunatnya. Baru kita boleh habak. Misai ni, orang lelaki misai, tak sunat simpan. Okay? Janggut yang sunat simpan. Misai tak sunat simpan. Okay, dia simpan juga. Baru abang maco simpan. Simpan janggut. Okay, tak apa. Bila dia simpan janggut, simpan misai, abang kat dia. Misai tak sunat simpan, tapi kalau simpan juga kena kena potong atas daripada bibir mulut pihak ni. Kita bawa kincu, jangan lebih ni. Misai pun jangan bagi lebih. Turun mai ke bawah. Dia jadi makruh. Menyerupai misai Yahudi. Nampak ini duk kelintir gitu. Kan hak naik gitu. Makruh benda ni lah. Dia boleh. Bila dah simpan, malah dia tak sunat simpan. Tapi kalau sunat simpan, kalau simpan, dapat pahala sunat bila kita jaga dia. Tengok misal Piramli. Aduh, ya kat atas tu dah. Suruh dia buat. Bawa acuan ambil kolej plastik tu. Astagfirullahaladzim. Tekap dah ni, bagi piau. Bak kata betul, amboi nak simpan, tak apa, simpan tak apa. Kan saya kata nak tengok kau abang maco. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya melilau kata dah ni lah. Auzubillah mesti. Okay. Kita masuk yang kelima. Okay, yang kelima ni kelima apa? Yang kelima daripada rukun membaca khutbah. Rukun membaca khutbah ada 5. Yang pertamanya puji bagi Allah. Yang keduanya salawat atas Nabi SAW. Yang ketiganya ittaqullah, berpesan-pesan untuk bertakwa kepada Allah. Yang keempatnya membaca ayat Al-Quran yang dia faham. Yang keempat baca Al-Quran. Dan hari ini kita baca yang kelima, doa. Doa ini dibaca mana? Masa bila? Doa dengan akhirat bagi sekalian orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Yang ni dibacakan doa selepas khatib duduk. Kan bulan sudah saya kata, khutbah ni dia ada 2 khutbah. Lepas habis dia baca khutbah yang pertama, dia akan duduk seketika. Siapa mesti ingat lagi, ketika ini dikatakan doa paling mustajab. Apa yang kita hajat masa tu, mintalah
apa yang kita sangat-sangat berhajat. Minta pada ketika detik khatib duduk seketika di antara dua khutbah itu tadi. Dia duduk sat lagi dia akan bangkit balik. Dia bangkit balik itulah dipanggil khutbah yang kedua. Biasanya tak banyak isi tetapi dia akan baca doa. Kita akan dengar makmum akan dengar amin, amin, amin. Kita kalau selalu merasai khutbah ni khutbah raya kan. Orang perempuan boleh pilih khutbah raya tapi bedanya khutbah raya itu dibaca selepas solat. Khutbah Jumaat dibaca sebelum solat sebab dia menyamai dengan 2 rakaat solat fardu zuhur. Sebab tu Jumaat ada 2 saja. Mana pilih lagi 2? 2 tu ada dalam 2 khutbah. Sebab tu wajib hadir untuk jemaah Jumaat mendengar khutbah. Bila dia tak pergi dengar khutbah, sembahyang Jumaat dia insya-Allah sah tetapi tak sempurna. Kerana 2 lagi tak cukup. Mana 2 khutbah awal dia tak pergi. Banyak yang tak mau masuk khutbah bagi alasan mengantuk. Memanglah mengantuk kalau dengar khatib baca tambah khatib yang gigi tak apa nak penuh cep. Lepas tu salah pula baca ayat Quran berulang-ulang. Hak makmum dengar ni mula dia nak buka handphone. Kalau dia buka handphone dia tak lena. Tapi dia ibarat orang yang sembang. Dia diibaratkan orang yang sembang. Berdosa. Maka mau tak mau kena dengar, lena. So tanya siapa yang balik semua Jumaat. Hari ni ada dengar orang menurut. Confirm dia balik hebat. Ada. Tang tu ada bunyi, tang ni ada bunyi. Dia bunyi dengan sendirinya. Kita tidur sambil duduk, patah leher. Patah leher tu, kita punya saluran rengkung jadi sempit. Lepas tu dia tak sambui. Dia cuk terumpet pada sampai kepada tahap berbunyi. Lepas tu, Lina, bunyi dia tanya kawan sebelah. Bunyi, awak tak bunyi. Dengar, selang 10 orang pun boleh dengar. Ngantuk sangat lah tu. Walhal cuba habis khutbah tu sekali celik. Dia boleh habis. Bagi salam dia punya nak lari keluar lah. Sampai tak ada nak baca doa. Baik. Doa ni yang biasanya dia baca pada khutbah yang kedua. Dia selalu akan sebut untuk pemimpin. Tidak. Kalau kata Pulau Pinang dia akan sebut untuk kita punya ketua negara. Yang Islam lah. Boleh tak berdoa untuk hak yang tak Islam? Boleh tak? Tak boleh. Okey? Tak boleh berdoa untuk yang bukan Islam. Walaupun dia ketua pemimpin negeri Pulau Pinang. Tapi dia tak Islam, tak boleh. Haram berdoa untuk orang yang bukan Islam. Tapi boleh berdoa agar dia menerima hidayah Islam. Jadi kita minta untuk gubernur lah. Gubernur kita kan Muslim. Lepas tu minta untuk ketua pimpinan negara ke bawah duli yang maha mulia kan. Dia akan sebut nama lelaki dan perempuan. Itu di antara syarat-syarat ataupun rukun-rukun khutbah yang mana dikatakan kerana memindahkan oleh khalaf akan dia daripada salaf. Apa benda ni? Khalaf dan salaf. Pernah dengar tak? Pernah tak dengar? Ulama khalaf dan ulama salaf. Saya pernah cerita dah. Kali ni kali keempat saya cerita. Siapa tahu? Apa tak? Lupa. Alhamdulillah. Berterus terang. Okey. Saya cerita lagi. Kok lah sat lagi. Dia timbul pula lagu ni. Kok guru-guru lain yang mengajak. Sekurang-kurangnya anak murid saya tahu apa dia ulama khalaf, apa dia ulama salaf. Baik, saya nak cerita dulu cerita macam ni. Dia kata, diambilnya rukun khutbah ini daripada ulama salaf, maka diikut oleh ulama khalaf. Sebab tu dia kata, kerana memindahkan oleh khalaf, akan dia daripada salaf. Ulama khalaf
ambil daripada ulama salaf. Salaf ni siapa? Khalaf ni siapa? Okey, dengar baik-baik. Ingat sampai mati. Tak mati tak apa hari kita kan? Maaf nah, saja melawak saja. Saya memang suka nah. Saya nak bagi takrif salaf dulu. Salaf ini adalah para ulama yang hidup dalam tempoh 300 tahun lepas Nabi wafat. Jadi bermakna daripada tahun pertama hijrah sampai tahun 300 hijrah. Nah, jadi dalam tempoh pertama sampai tahun ke-300 ini kan Nabi wafat. Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat. Itu dipanggil ulama salaf. Siapa mereka tu? Baik, ulama salaf ni dia ada 3 golongan. 300 tahun hidup bersama dengan Nabi dan selepas Nabi wafat selama 300 tahun. Contoh saya kata, Nabi wafat tahun ke-11 hijrah. Dan ulama-ulama ini dalam tempoh daripada 12 hijrah sehingga ke 311 hijrah adalah dipanggil ulama salaf. Nah, siapa mereka ini? Okey. Kan saya kata ulama salaf tu terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan sahabat. Syarat nak jadi sahabat Rasulullah ni, sepanjang hayat baginda, dia ada lebih daripada 100,000 orang sahabat. Sebab Rasulullah ni rajin bersahabat. Selalu menghubungkan silaturahim. Ha? Sahabat ini iaitu yang pertama sekali masuk Islam. Ha? Masuk Islam yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, jumpa dengan Nabi SAW. Syarat nak jadi sahabat Rasulullah SAW kena ada 3 syarat ni. Masuk Islam. Kemudian dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Abu Jahal jumpa tak dengan Nabi? Jumpa. Dia hidup sezaman tak dengan Nabi? Sezaman, tapi dia masuk Islam tak? Jadi dia sahabat ke tak? Dia bukan sahabat. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka yang semua ni yang hidup sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi SAW, tapi tak masuk Islam. Bukan sahabat yang kita duk baca wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ashabihi. Itu dah sebut dan sahabat-sahabatnya. Ini terkeluarlah orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, yang berjumpa dengan Rasulullah tapi tak masuk Islam. Mereka bukan sahabat. Ini dipanggil golongan salaf. Golongan yang pertama. Okey, golongan salaf juga, tapi golongan yang kedua. Tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Tak sempat jumpa. Nah, walaupun hidup sezaman dengan Nabi tapi tak jumpa. Masuk Islam, hidup sezaman tapi tak jumpa. Contoh Uwais Al-Qarni. Nah, kan cerita Uwais Al-Qarni yang berlatih panjat bukit dukung anak lembu. Panjat bukit lah, naik turun. Sebab nak bawa mak dia pergi buat haji. Dan akhirnya dia minta kat mak dia izin nak jumpa Rasulullah. Mak dia tak bagi sebab mak dia kan buta, tak nampak, lumpuh, tak bagi dia pergi. Dengan rayuan dia akhirnya dia dapat pergi ke rumah Rasulullah tapi Rasulullah tak ada. Rasulullah pergi berperang. Dia patah balik Muhammad dekat mak dia kata dia tak jumpa. Hanya menitipkan salam untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak dinamakan sahabat. Walhal dia Islam. Dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Tetapi dia tak sempat jumpa Rasulullah. Dia bukan sahabat. Dia dipanggil tabi'in. Dia dipanggil tabi'in. Dan juga tabi'in ni orang yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Tabi'in ni siapa? Orang yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi Islam, berguru dengan sahabat Nabi. Hidup sezaman dengan sahabat Nabi, berguru dengan sahabat Nabi. Okay, saya ulang balik. Syarat nak jadi tabi'in, pertama, dia Islam. Yang kedua,
hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Dan yang ketiga, berguru. Berguru dengan sahabat Nabi. Maka mereka itu dipanggil tabi'in. Pernah dengar ada orang kata tabi'in? Wa anit tabi'in wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Itulah tabi'in untuk orang yang hidup sezaman dengan para sahabat Nabi. Kemudian Islam dan berguru dengan para sahabat Nabi. Di antaranya Abu Muslim Al-Khailani, yang mana panjang cerita Abu Muslim Al-Khailani ni, insyaAllah kalau ada peluang saya cerita hari ni keadaan. Saya cuma nak cerita dia sempat berguru dengan Umar Al-Khattab. Hidup pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, berguru dengan Umar Al-Khattab, dan ia mati dibakar oleh seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Sebab bila dah orang ada ilmu ni, dia nak banteraslah Nabi-Nabi palsu. Dia ditangkap dan dibakar hidup. Nah, Abu Muslim Al-Khailani, dia bukan sahabat tapi dia tabi'in. Dia berguru dengan Umar Al-Khattab. Okey. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ulama salaf. Islam. Dia masuk Islam. Hidup pada zaman selepas sahabat wafat. Habis sahabat-sahabat mau wafat. Tetapi berguru dengan orang yang pernah berguru dengan sahabat Nabi. Faham? Islam hidup lepas semua sahabat wafat. Tapi sempat berguru dengan guru yang pernah menjadi anak murid sahabat Nabi. Okey, saya bagi contoh. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pernah dengar mazhab Maliki? Okey, Imam Malik. Imam Malik ni dia pernah jadi anak murid kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi kan? Yang saya kata anak angkat Nabi tu. Anas bin Malik ni anak angkat Nabi. Jadi Imam Malik pernah jadi anak murid kepada Anas bin Malik. Kemudian mai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah jumpa mana-mana sahabat Nabi. Dia hanya jumpa Imam Malik yang pernah berguru dengan Anas bin Malik. Jadi dia dipanggil tabi'in. Nama dia apa? Tabi'in. Ini yang kata dalam tempoh sepanjang daripada 12 Hijrah hingga 312 Hijrah, mereka itu dipanggil dengan nama ulama salaf. Macam ni lah. Mengaji kat Tok Guru mana? Mengaji kat Tok Guru tu. Dia ambil daripada mana ilmu ni? Dia ambil daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik tu siapa? Anas bin Malik tu anak angkat Rasulullah. Oh, sanad dia bersandar terus kepada Rasulullah. Jadi generasi yang ketiga. Masih lagi dipanggil ulama salaf. Faham tak? Faham yang dikatakan ulama salaf? InsyaAllah nak ke pening? Ada pening? Angguk bila dia tanya angguk. Esok dia tanya pula, kata lupa dia kan marah pun. Okey. Sekadar suka bercerita. Saya tak perempuan selalu tulis. Tapi nak cari pula, patutnya semalam kena abang saya, esok apa cari saya. Boleh lepas tadi tak? Okey. Tak apa. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi. Itu golongan salaf. Saya ulang balik. Salaf ada berapa golongan? 3 golongan. Golongan pertama dipanggil sahabat. Golongan kedua dipanggil tabi'in. Golongan ketiga dipanggil tabi'in. Pandai. Alhamdulillah ya Allah. Okey. Kemudian yang kedua disebut sebagai ulama khalaf. Okey. Yang dimaksudkan dengan ulama khalaf ni, yang hidup lepas daripada 300 tahun tu. Yang hidup lepas daripada 300 tahun itu sampai tahun ke-600. Sampai ke tahun 600. Mereka itu dipanggil ulama khalaf. Jadi tabi'in ni 4 mazhab tu. 4 mazhab tu tabi'in. Imam Hambali, Imam Maliki dia dah jadi tabi'. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanafi,
Imam Syafi'i dan beberapa mazhab-mazhab, Imam Al-Qurtubi, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan lagi. Nah, depa ni hidup selepas 300 tahun Nabi wafat. Itu dipanggil ulama khalaf. Atas daripada 600. Atas daripada 600 sampai bila? Sampai lah ni. Dipanggil ulama mutaakhirin. Yang kita duk jumpa lah ni, yang kita duk belajar lah ni, yang duk berguru lah ni, semuanya dipanggil ulama mutaakhirin. Kita ni apa? Ulak dalam semak saja. No? Kadang-kadang dia pergi laju, kadang-kadang dia melengkak aja. Itulah kita. Kita yang tu nak bubuh tang mana aku ni dalam kategori apa. Kan? Tapi ingatlah. Nah, inna akramakum atqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia sekali di sisi Allah adalah orang yang atqakum, yang paling bertakwa. Tak kiralah kita lahir mai daripada mutaakhirin tang mana. Dan ini tahun 1444. Kan? Dah 1000 lebih lah. 1444. Jadi yang tahun 600 ke atas dipanggil ulama mutaakhirin sampai bila? Sampai kiamat. Apa maksud mutaakhirin? Yang mai lambat. Mutaakhir. Hang orang mai lambat. Hang yang mai lambat. Itulah. Nah, kita bukan saja-saja nak lambat kan? Kan? Sebab Allah Ta'ala dah qada dan qadar Allah meletakkan kita lahir pada era mutaakhirin ini. Nah, jadi kita bawalah diri kita dalam dunia yang Allah sebut penuh dengan fitnah. Kita bawalah diri kita pandai-pandai. Kita pujuk hati kita, pandai-pandai kita melangkah ke tempat-tempat yang diridai Allah. Yang mana Nabi Allah Sulaiman pernah mengajar kepada tentera-tentera dia. Andai kamu ditimpa fitnah yang amat dahsyat, jangan kamu tinggalkan doa. Ini Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matikal lati an'amta alayya. Doa Nabi Allah Sulaiman, dia kata, hampa hiduplah ni, kata Nabi Allah Sulaiman kepada kaum dia. Walaupun jin dan syaitan ikut cakap aku, takut dekat aku, seluruh binatang-binatang takut dekat aku, tapi umat manusia tetap dalam bahaya. Lagi kesian dia kata hak yang mereka yang lambat ni, yang terkebelakang ni, yang mereka tak ada Rasul memimpin mereka. Kita ada Rasul? Tak ada. Kita ada ulama. Tetapi Alhamdulillah, kita ada Al-Quran dan hadis yang kita pegang sungguh-sungguh melalui warasatul anbiya, yakni para pewaris Nabi, iaitu ulama. Kita ikut pimpinan Rasulullah. Kita ikut seruan Allah melalui Al-Quran dan hadis. Mai ikut mana? Belajar. Kita belajar. Tak berhenti-henti punya pergi mengaji. Lepas satu-satu, lepas sehari-sehari punya pergi mengaji. Walaupun kata tak pandai-pandai, jangan nanti pandai lah. Memang mengaji tak pandai. Bila nak cerdik? Tak cerdik sampai sudah. Pasal apa? Sebab orang yang belajar ni dia takkan cerdik. Dia tak belajar, dia cerdik. Sukalah tu lah. Pasal dia belajar, baru cerdik. Pasal tu dia tak mengaji, pasal dia cerdik dah. Kita ni tak reti-reti situ lah lagi. Pergi lagi tak reti. Tak kira dia kitab tu aku beli juga. Yang ni aku beli juga. Kitab lambat-lambat retinya tidak. Sebenarnya dia reti. Hanya orang tahu saja yang mengatakan dia tidak tahu. Tapi orang tak tahu sentiasa kata dia tahu. Yang tu kami tahu je. Yang tu. Yang tu dulu dah ngaji dah. Ngaji lecek dah. Jadi fahamlah kita. Itu ulama khalaf. Yang hidup selepas 300 tahun. Sampai 600 tahun. Sampai kepada hari ini dipanggil ulama mutaakhirin. Alhamdulillah. Tahu dah no? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi dia kata, rukun khutbah ada 5 rukun ini diambil oleh ulama khalaf
kepada ulama salaf. Dan ulama mutaakhirin ambil daripada ulama salaf. Maka beramal dan terus beramal dan terus beramal. Sampai bila? Sampai mati. Okey, ada satu hadis Nabi SAW walaupun tak disebut dalam ni kan. Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa sebab, maka akan ditulis namanya sebagai munafik. Paling kita takuti golongan munafik ni. Yang mana Saidina Umar selalu bercita-cita nak bunuh golongan munafik. Cuma Rasulullah kata, biarlah dekat mereka, kita tak ada hak untuk membunuh mereka kerana di lidah mereka masih ada syahadah. Cuma sifat dia saja munafik. Tetapi Allah dah sediakan neraka yang paling ke bawah untuk golongan munafik. Kalaulah kata 3 kali berturut-turut tinggal solat Jumaat tanpa keuzuran. Keuzuran ni sahabat tanya kepada Rasulullah, uzur yang macam mana? Kata Rasulullah, pertama sebab sakit. Dia sakit. Yang kedua sebab wabak. Kan hari tu berlaku wabak. Coronavirus. Kan? Berapa lama ingat? Dekat setahun juga lah. Kalau lebih. Lebih no? Tak boleh solat Jumaat kan? Adakah ditulis sebagai munafik? Tak. Dengan bersebab kerana fatwa semua dikeluarkan. Bukan mereka tak mampu, tapi bersebab tak mau bagi penyakit menular. Okey, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, safar. Iaitu orang yang dalam musafir. Tapi bila mai masuk syarat yang ketiga ni, maka Imam Syafi'i pun bagi tahu. Boleh musafir itu untuk meninggalkan solat Jumaat dengan syarat dia musafir sebelum terbit fajar. Maksud dia keluar rumah belum subuh. Esok kita bertolak belum subuh lah. Okey, lelaki hari itu gugur daripada kewajipan solat Jumaat. Dia tolak pergi mana? Dia pergi makan angin saja pun tak apa. Walaupun dia tolak pergi makan angin. Dia bermusafir. Tapi kalau dia kelak, dia nak pergi mana? Dia nak pergi rompak di Selangor tu. Walau musafir itu dia bersifat maksiat. Jadi dia tak gugur daripada solat Jumaat. Kalau bersifat maksiat, dia nak terjumpa dengan awek dia ke, dia keluar sebelum subuh, tak boleh. Okey, kita keluar selepas subuh. Kalau kita keluar selepas subuh, maka lelaki itu tak gugur kewajipan solat Jumaat dia walaupun dalam musafir. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik dia kata asal musafir gugur walaupun keluar lepas subuh. Tapi Imam Syafi'i dia kata tak gugur. Maka kita singgahlah. Alhamdulillah bumi Malaysia ni masjid rata jalan. Nak sembahyang dengan tak mau saja. Hang singgahlah. Dengan luah, dengan aircon dia ada, dengan ayaknya banyak, dengan makan pun ada lah ni. Hebatlah ni. Pergi sembahyang Jumaat, ada yang masjid. Kedai-kedai nasi kandak, pergi hantar seorang sebungkus letak bertimbun tu. Bukan kata dapat unta, dapat lembu, dapat kambing. Nasi bungkus pun dapat. Letak apa balik. Paling komam pisang. Kan? Dulu ada pisang. Loh ni lebih daripada pisang. Dia bubur nasi lemak. Dia bubur nasi kandang. Dengan segala jenis kuih. Hampa tak mau lagi kan? Dari durian. Durian pada. Masya Allah. Kalau tak mau pergi lagi sajalah. Tu kira tu hidangan dunia. Hidangan yang berbentuk dunia. Kira seronoklah budak-budak nak pergi. Tengok budak-budak sekolah. Balik mana kelang kabut. Cikgu saja lepas awal kan. Hari ke-12 boleh balik dah. Hari Jumaat. Hang kelang kabut sangat. Pergi awal sangat. Awal lagi yang sisak. Makan sini. Tak apa mak. Di masjid ada nasi. Dia seronok nak pergi makan di masjid punya nasi. Tak apalah dia adalah tarikan.
orang tua ni tak apalah, kita bagilah kat orang musafir makan. Kita pilih lambat-lambat sikit, bagi mereka makan dulu. Alah, beralah sangatlah pula. Apa lagi yang kita mahu tu, Masya Allah. Kita nak rakyat Malaysia, Allah Ta'ala bagi rezeki melimpah ruah, banyak sungguh-sungguh. Masing-masing orang nak berbelanja. Nak cari pahala. Nak cari ridha Allah. Nak tagih kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab tu berlumba-lumba untuk berbelanja. Apa lagi yang kita mahu? Singgahlah mana-mana masjid. Paling tidak pun telan ayat kulah pun dapat berkat. Alhamdulillah. Ya Allah, hebatnya. Hebat Allah tu bagi kita makan. Dan disyaratkan keadaan rukun-rukun dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Syarat rukun. Kelima-lima rukun itu hendaklah di dalam bahasa Arab. Hal lain cakap Melayu. Kelima rukun apa? Saya ulang balik. Pertama, puji bagi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kemudian rukun yang kedua, salawat. Wassalatu wassalam. Salawat. Rukun kedua. Rukun yang ketiga, nasihat orang suruh bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, baca mana-mana petikan daripada ayat Al-Quran. Baca surah Ikhlas. 4 ayat je. Apa tu? Kemudian rukun yang keempat, baca doa. Doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kelima dia kata, kelima-lima rukun ini kenalah dalam bahasa Arab. Lepas ni pakat-pakat boleh jadi khutbah. Khatib dah. Pakat-pakat boleh jadi khatib dah. Dia faham kepada rukun. Dan yang mana dinasihatkan oleh keempat-empat mazhab imam ni, menasihati agar khatib membaca khutbah jangan terlalu panjang. Baca yang ringkas tapi padat. Jangan panjang berjela. Orang nak pergi kerja kan waktu tengah kerja. Orang rehat. Tak lagi orang nak sambung. Atau mungkin dia tak makan nasi lagi, dia lapar. Dia nak balik pergi makan nasi. Kan? Biasanya lelaki ni lepas balik rumah dia akan makan nasi. Dia dah jenguk dah tadi di dapur. Masak apa ni? Tak ada apa. Dan tak ada apa tu kali-kali. Hoi. Ini sudah bagus. Sayur lemak. Pucuk paku. Ada sedikit sambal tempoyak. Ikan gelama masin. Yang ni pakcik suka. Tak lagi pakcik balik, pakcik makan. Jumpa pula khatib baca khutbah. Masya Allah. Lepas Lena celik. Lepas celik Lena balik. Lena sedap balik. Tak sedap-sedap lagi. Terus marah ke kawan tu Dia kata jangan baca terlampau lama. Kita ni, sebab tu saya selalu cepat sangat. Bukan cepat. Kita kena tepati waktu. Kita kena tepati masa. Yang ni Rasulullah dah ajak. Kena tepati masa. Bila kita ambil masa orang, hang dah janji dah sejam. Bila ajak lebih, orang meluak dah. Dia dah tak larat daripada bertimbuh, bersila, bertimbuh, bersila. Tak raya aku berunjuk kan? Nak kata apa? Baik. Dan disyaratkan berdiri pada keduanya. Baca khutbah dengan kena berdiri. Kena berdiri kalau duduk kecuali kawan tu lumpuh. Dah tak ada khatib lain dah. Ada satu khatib lumpuh teruk sebelah. Tak boleh berdiri lama. Halan awak. Lain semua tak kerti baca. Bubuh lah tu juga. Usul lah apa dah. Baik, kerana hadis Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yajlisu thumma yaqulu fa yakhutubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berpidato berdiri. Berpidato di sini baca khutbah Nabi berkhutbah dengan keadaan berdiri. Kenapa disebut di sini berpidato? Nabi bukan tengok surat. Nabi tak tengok teks. Nabi akan terus bercakap-cakap di depan para jemaah. Dengan memberi nasihat. Kemudian dia kata duduk ia, kemudian berdiri ia. Jadi di antara dua khutbah itu diselangi dengan duduk seketika
Lepas tu dia bangkit balik dan dia berpidato. Ini berkhutbah kemuliaan. Maka barang siapa mengkhabarkan akan dikau bahawasanya ada ia berpidato pada ketika duduk, maka sesungguhnya telah berdusta. Kalau ada orang yang kata, hai ada hadis kata Nabi baca khutbah duduk. Yang tu dusta. Nah, yang tu dusta, yang tu tipu. Dan sunat bagi yang mendengar keduanya, diam. Jangan bercakap-cakap serta menuntut dengar akan keduanya. Dengarlah kedua-dua bacaan khutbah itu kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Artinya apabila dibaca akan khutbah Jumaat maka menuntut dengar oleh kamu dan diam oleh kamu. Apabila dengar orang baca ayat Quran, nah, idza quri'a alaihimul Quran, idza quri'al Qur'anu. Apabila orang baca Quran, hendaklah kamu fastami'u, dengar, wa ansitu, dan diam. Orang baca Quran dia sembang. My turn dia baca. Memang sampai mengung. Kacau orang lain nak baca. Tahun tu baca, dia salah ke dia tak salah ke kita tak tahu. Noh yang lain duk sembang, aku salah ke? Dah kami sembang. Ini orang marah. Nah, rupanya dia ingat dia salah. Dia pun berhentilah pandang lah. Kok amat nak tegur dia dah kami sembang. Bawa satu rotan. Kena abang dekat Ustazah Zaini. Siapa yang sembang? Waktu tengah mengaji, siap dia lagi. Awak dah minta maaf saja. Dan disyaratkan pada keduanya mualat. Apa maksud mualat? Berturut-turut. Dan disyaratkan di antara dua khutbah tu janganlah khatib baca-baca khutbah. Lepas tu duduk lena. Bangkit lena baru baca pula. Disuruh secara mualat. Yang ni berturut-turut dan suci daripada hadas. Kena ada wudu dan najis dan menutup aurat dan ittiba'. Dan kerana dikiaskan dengan sembahyang. Ittiba' ni maksudnya mengikut macam mana orang nak sembahyang. Maknanya tutup aurat, ada wudu, suci daripada najis, hadas kecil, hadas besar. Baru boleh baca khutbah di ittiba'. Ittiba' ni maksudnya ikut macam mana cara orang nak sembahyang. Dia ambil sembahyang kan. Lepas tu dia bersihkan pakaian dia daripada najis. Okey, baik. Kita pergi habis nah. Walaupun saya mungkin ambil sikit lah 1 minit 2 masa nah. Dan sunat membaca oleh imam. Kemudian daripada Fatihah ni jadi imam pula. Sunat dibaca oleh imam. Selepas selesai dia membaca surah Fatihah, dia baca surah Jumaat. Kalau dia boleh hafal. Kalau dia tak boleh hafal, maka bacalah surah-surah apapun. Bacalah. Yang ni dia sebut surah Jumaat. Ataupun dia tak boleh hafal surah Jumaat, bacalah surah Al-A'la. Apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la. InsyaAllah surah ni surah yang selalu kita bawa di dalam solat sunat witir kan. Saya kata di antara surah yang paling Rasulullah suka. Surah Al-A'la. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Al-Munafiqun. Atau hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhun yawma idhin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamil. Dan seterusnya hingga habis. Antara dua sunat. Siapa? Mengikut perbuatan Nabi SAW. Baik, katalah imam tu tak hafal. Surah Jumaat tak hafal. Surah Al-A'la tak hafal. Surah Munafiqun tak hafal. Surah Ghasyiyah tak hafal. Nak baca apa? Baca Qul ya Qulhu. Sah tak? Sah. Mula orang pakat nak cari di mana dia solat Jumaat yang imam baca Qul ya Qulhu. Ramai masjid tu hari tu. Pasal apa? Cepat. Itu orang kita lah. Itulah kita, bukan orang kita. Itulah kita. Baik. Kerana hadis Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratul jum'at wal munafiqin.
Artinya bahawa Nabi SAW adalah ia membaca pada sembahyang Jumaat akan surah Jumaat dan surah Munafiqin. Ini ikut perbuatan Rasulullah. Dan kerana hadis Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata ia, kana yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ati bisabbih bismi rabbikal a'la. Wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Artinya adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada sembahyang 2 hari raya dan pada sembahyang Jumaat akan surah Sabbihis pada rakaat pertama dan surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah pada rakaat kedua. Okey, ini ada 2 riwayat. Hadis yang pertama dibawa datang daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi dia tiap-tiap kali sembahyang Jumaat, dia akan bawa rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafiqin. Kemudian datang lagi satu hadis daripada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni siapa? Dia pun sepupu Nabi SAW. Dia kata Nabi kalau tiap-tiap kali sembahyang sunat 2 hari raya, sama ada raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bawa pada rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan surah kedua surah Ghasyiyah. Jadi kedua-dua pendapat ni boleh diterima kerana periwayat hadis tersebut adalah periwayat yang adil lagi sah. Jadi boleh diterima pakai, boleh diambil pakai. InsyaAllah ta'ala disebut situ. Wallahu alam. Ini sifat ulama yang tawaduk. Setiap kali habis satu bab, dia akan sebut wallahu alam. Setiap kali habis satu bab, dia akan sebut wallahu alam. Sebab kita ni apa pun tak tahu. Wallahu alam. Allah lah yang lebih mengetahui. Maksud wallahu alam tu, Allah lah yang lebih mengetahui. Apabila orang tanya kita tak reti jawab, jangan kata entah, aku tak tahu. Okey, sebut kata apa? Wallahu alam. Allah yang lebih tahu. Lepas tu orang tak, aku tak tahu. Allah tahu. Ini jadi satu poin. Esok kalau saya tanya dalam kuliah, so saya tanya dalam kuliah, jawapan yang paling selamat, wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui. Dia confirm dia tak kata apa. Memang wallahu alam dulu. Okey. Habis sudah. Selesai sudah baca khutbah. Wah, kali ni kita baca khutbah. InsyaAllah dengan izin limpah kurnia jemputan daripada Allah, dia nak baca bab sunat Jumaat. Kalau sunat Jumaat ni kita ada sikit, ada terpalit dengan kita jemaah wanita. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Jika tidak ada apa-apa halangan, insyaAllah ta'ala. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? InsyaAllah. Okey. Teks. Okey. Baik, terima kasih. Dia tengah baca khutbah, lepas tu makmum tanya, tak boleh? Kurang adab. Ataupun dia tak batal. Tapi itu dipanggil kurang adab. Atau dalam bahasa kasar kita sebut kurang ajar. Dengan sebab dia memutuskan khutbah. Tu kata dia jawab tak? Patut dia marah no? Memang patut. Sebab dia sebenarnya si makmum tu tak tahu adab tu no? Dia tak tahu no? Dia jahil lah kita kata no? Kita bersangka baik. Memang tak boleh. Khutbah tu taklah batal. Kita kalau kata jangan kata khatib baca khutbah kalau tengah-tengah kita dah berkuliah, guru tu tengah mengajar, kita potong dengan soalan pun kurang adab. Kan kita ada sesi soal jawab. Tambahlah khutbah. Memang tak boleh. Hukum dia kurang adab. Tak kena sangat-sangat lah tu. Tapi mungkinlah dia tak tahu.
Mungkin dia tak tahu tentang adab, no? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ya. Okey. Okey. Doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang mana saya baca maksud dulu nah. Ya Allah, ilhamkanlah kepada aku. Ilham maksud dia hantar amalan dekat aku ya Allah, nah, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu. Bagi aku senang ke, bagi aku susah ke, bagi aku ujian ke, bagi aku kelapangan ke, aku akan sentiasa mensyukuri nikmatmu. Dan ilhamkanlah kebaikan kepada aku untuk aku mensyukuri segala nikmatmu yang bagi dekat kedua ibu bapa aku. Mungkin mak ayah kita tak ada nak bersyukur daripada mati. Itu kita hantar pahala tu. Kita hantar pahala. Kemudian kita minta pula, ilhamkanlah kepada aku untuk melakukan amalan-amalan soleh yang kau redha. Kira kita buat amalan hari ini di atas ilham yang Allah bagi. Dan amalan yang kita buat tu bukan amalan sesat, tetapi amalan yang diredai. Kemudian kita minta lagi, ilhamkanlah kepada aku, untuk mendidik anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku ini di kalangan orang yang sentiasa menyerah diri kepadamu. Nak baca di waktu mana? Soalannya, doa ini nak baca di waktu mana? Baik. Kalau kita dalam sembahyang, baca pada tahiyat akhir ataupun sujud akhir kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang, boleh kita selit dalam doa. Doa selepas solat. Di antara doa yang diajar oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kalau dalam solat, tak kira lah solat fardu ataupun solat sunat, boleh kita bawa dalam tahiyat akhir ataupun sujud akhir. Tapi kalau di luar sembahyang, boleh kita baca ketika mana selepas solat ataupun waktu-waktu mustajab. No? Kan kita sebut ada di antara waktu-waktu mustajab, ayam berkokok, hujan lebat. Kan di antara waktu-waktu yang dimustajabkan doa, ketika dizalimi, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, boleh insya-Allah taala. Kalau orang yang rumah dekat dengan masjid, kan yang dia ambil perhatian pada khatib baca khutbah, dia taklah time khatib duduk. Dia bolehlah baca dari rumah dia. Ataupun macam soalan bulan lepas. Kalau kita tengok TV, live, kan? Buka ulangan, live. Tengok khatib dia duduk. Boleh tak kita baca? Kalau secara live boleh. Boleh. Kita ambil waktu-waktu mustajab tersebut. Wallahualam. Ya. Ya Kak Faridah. InsyaAllah. Sebelum solat fardu diwajibkan, apa amalan yang dia buat? Okey, saya jawab saja tu. Saya lupa gitu. Saya ulang soalan kedua, okey? Okey, amalan apa yang dilakukan oleh para sahabat sebelum kefarduan solat? Kan Rasulullah lantik jadi Rasul umur 40. Fardu solat tadi fardukan bila? Umur Nabi 52. Jadi dalam tempoh 12 tahun tu, apa amalan yang dia buat? Baik. Nabi ni dia ada solat dah. Dia ada fardu solat dia dah. Cuma tak dibetulkan waktu 5 tu. Yang awal-awal memperbetulkan akidah terlebih dahulu. Kemudian amalan mereka buat apa? Amalan yang mereka selalu buat. Kan Nabi nanti bawa sahabat pergi sembahyang di Baitullah, menghadap arah kiblat, ada sujudnya, ada rokoknya, Jibril dah ajak. Cuma tak ada waktu khusus.
Seperti mana selepas Nabi dapat wahyu pada malam Isra' Mi'raj. Ada solat-solat yang tertentu dan ada puasa-puasa yang tertentu yang diwajibkan. Contohnya, puasa yang wajib sebelum datangnya puasa Ramadan, puasa yang wajib iaitu Arafah, kemudian Ashura, di antara puasa-puasa yang wajib Rasulullah akan buat. Dan kemudian Rasulullah akan melazimi puasa Isnin dan Khamis. Itu baru diturunkan wahyu wajib puasa bulan Ramadan. Solat pun macam tu. Nah, di antara solat yang Nabi buat sebelum datangnya kefarduan solat 5 waktu, witir, nah, yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bersolat tahajud. Nah, di tengah malam, cuma tak dikhususkan solat ni zuhur ke, maghrib ke, isya tak dikhususkan. Selepas Nabi nak Isra' Mi'raj, barulah hadiah paling elok, paling indah, paling utama Allah hadiahkan 5 waktu bersamaan dengan 50 waktu. Baik, soalan kedua. Okey, baik. Terima kasih. Kenapa Nabi Isa yang dipilih? Kenapa tak pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suruh lawan dengan Dajjal. Tapi kenapa Nabi Isa akan dipilih? Baik, hikmah dia. Hikmah kenapa Isa yang dipilih? Kerana di antara ramai-ramai Nabi, tak ada pun Nabi yang dikatakan Tuhan. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beratus-ratus mukjizat, tapi tak ada seorang pun yang sembah Muhammad. Namun Isa alaihi salam berapa juta manusia yang sembah dia, mengatakan dia sebagai Tuhan. Allah nak bagi tahu kepada seluruh puak-puak Nasrani yang sembah Isa, sahabat kata Isa bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan. Dia manusia biasa yang hidup sekali lagi yang akan didatangkan, sama-sama hidup lawan dengan Dajjal, kemudian dia akan mati. Lepas habis dia bunuh Dajjal, dia mati. Ketika tu barulah puak-puak Nasrani kata, oh Isa tu bukan Tuhan rupa-rupanya. Barulah dia beritahu Isa tu bukan Tuhan. Dia juga adalah pesuruh Allah. Bahkan dia minta nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni puak Nasrani paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi Isa yang dia persembah, yang dia agungkan selama ni, akan mengaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia datang selepas Nabi Muhammad. Wallahu alam. Soalan kedua. Soalan ketiga, insya-Allah taala. Alhamdulillah. Okey, kenapa Maryam? Okey, kenapa Maryam dipilih untuk melahirkan anak yang tanpa ayah? Setiap sesuatu Allah yang pilih. Setiap sesuatu Allah yang pilih. Dalam seramai-ramai makhluk di atas muka bumi ini, kenapa Maryam? Kenapa bukan Hana? Hana mak dia, Hana ibu kepada Maryam, yang mana kita tengok salah silah kajian di antara sebanyak-banyak ibu yang hidup sezaman dengan Maryam itu, sezaman dengan ibu Maryam tu, mereka kesemuanya beragama Majusi, menyembah api. Cuma keluarga Ali Imran sahaja, keluarga Ali Imran yang termaktub dalam Al-Quran sahaja yang beriman dengan agama Tauhid yang dibawa datang daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Daripada anak keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, kan kata dia terpecah pada Bani Ismail dan Bani Ishaq. Daripada Bani Ishaq itulah hadirnya keturunan Maryam. Dan maka mengambil rentetan daripada keturunan Maryam, sepasang suami isteri yang bernama Imran dan Hana. Kedua-duanya soleh, beriman dengan
agama yang dipanggil sebagai agama Hanif. Dia tak sebut lagi agama Islam. Beriman dengan agama Hanif. Kelompok kecil keluarga tu sahaja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak lahirkan di situ kita kata Rasul sebagai penyambung wasilah risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilihlah Maryam yang lahir daripada zuriat hana keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu sebabnya Maryam memang yang terpilih, wanita solehah yang Allah Ta'ala pelihara kehormatan dia, wajah dia, tubuh badan dia, ahli keluarga dia, darah keturunannya untuk mengandungkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memang tidak ada berbapa, tak pernah disentuh mana-mana lelaki kepada tubuh jasad mak dia, dan hadirnya Nabi Isa alaihissalam dengan ditiupnya ruh ke dalam rahim wanita bernama Maryam. Baik, pada kesudahannya, Maryam ni kahwin ke tak? Tak. Dia tak berkahwin sampai habis hayat dia. Nah? Dia tidak berkahwin dan dikatakan dia akan bersuami dalam surga. Wallahu a'lam. Mohon maaf andai jawapan yang saya bagi salah dan tak mengenai kehendak. Allah lah yang maha mengetahui di sebalik segala rahsia yang tersirat dan tersurat. Wallahu a'lam. Nabi no? Ya, ya. Ya Kak Nak. Apa umur Maryam? Masa dia meninggal? Okey. Berapakah umur Maryam ketika berada dalam mihrab? Lepas mak dia beranak kat dia tu, tengok-tengok perempuan. Kan? Dia kan kata dalam Al-Quran disebut dah. Ya bak. Aku beranak perempuan, ya Allah, macam mana ni? Aku dah nazar nak wakafkan anak aku ke Al-Aqsa. Nah, dia nak bagi ke Masjid Al-Aqsa. Tengok-tengok perempuan. Tak nak buat macam mana? Nazar kena tetap tunai walaupun anak perempuan. Terus dia bagi. Bila bagi kepada Nabi Allah Zakaria tu ponakan dia. Belah dia letak di mihrab. Siapa yang berpeluang pergi ke Al-Aqsa tengok kan? Tempat dia letakkan Maryam. No? Ada kan satu tangga kecil turun ke bawah. Letak di situlah dia. Di situ dia dibesarkan. Okey. Daripada dia beranak hari kedua mak dia hantar dari situ. Mak dia ulang mai bagi minum susu. Ulang mai bagi minum. Tapi tinggal terus dia di dalam masjid tu. Tingkat bawah kan? Tingkat bawah. Yang dikatakan Masjid Mihrab Maryam. Dia pun duk terasi sikit. Jadi sampailah dia bontisu. Dia di antara kanak-kanak yang boleh bercakap kecil-kecil. Kerana Allah Ta'ala bagi dekat dia kelebihan Maryam ni. Dia membesar dengan cepat. Dia cepat membesar. Dan dia berkata-kata tu mungkinlah. Kata setengah ulama umur dia 2 bulan. 2 bulan ni bayi tu memang tak boleh kata apa, duk keriau sajalah kan. Tapi bila mana Nabi Zakaria masuk tengok ada hidangan, nak bagi makan apa lah budak ni. Mak dia tak boleh main dah, susu tak ada makan, tak ada minum. Kebuluran. Jadi dekat dia tu ada makanan. Ada makanan. Budak 2 bulan boleh ke makan buah-buahan? Kalau kita fikirlah. Itu yang kita kata dia pembesaran dia agak berlainan seperti kanak-kanak biasa. Dan dia makan dan minum. Macam budak-budak biasa. Macam mana dia boleh bercakap tu. Tapi diceritakan dalam beberapa riwayat. Lepas daripada tu dia tak cakap dah. Lepas yang dia sembang dengan pak makan dia dapat makanan ni daripada surga, daripada Allah, dia tak bercakap dah. Walaupun Nabi Zakaria ulang tanya, tapi tahulah yang ada di sisi dia tu adalah daripada Allah. Jadi usia dia berapa, lepas beranak tu mak dia pergi letak dah situ. Kecil sangat tau. Kita nak bagi anak pergi sekolah umur 4 tahun pun fikir 6 kali. Tak usah lagi ikut 6 tahun, baru 4 tahun. Pampers pun dah pakai lagi. Tak usah lagi ikut, cakap pun tak tiris lagi. Ya. Tapi dia ni dah kata nazar tu, hantar terus. Allah Akbar. Hebat wanita-wanita ni. No? Bino? Apa no?
Allahu Akbar, wallahu a'lamu bishawab. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik وانشرنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam.